Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, pada kali ini saya akan tunjukkan tips macam mana cara untuk anda nak lanjutkan moratorium, terutama bagi mereka yang terkesan dengan COVID-19 dan lain-lain lah. So macam mana caranya tu, tengok video ini sampai habis. Ada beberapa step yang anda perlu lakukan bagi membolehkan anda untuk membuat lanjutan moratorium. Okay. Pastikan, tapi sebelum tu pastikan untuk anda klik butang subscribe dan hit bell notification tu jika anda meminati topik-topik kewangan, pelaburan dan lain-lain. Okay guys, apa tunggu lagi? Jom. Topik pada kali ini adalah cara lanjutkan moratorium, terutama sekali bagi mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan juga mereka yang mempunyai masalah kewangan disebabkan oleh banyak perkara. So saya akan tunjukkan macam mana untuk anda boleh memohon lanjutan moratorium ni. Okey, topik pada video kali ini saya nak beritahu yang moratorium, automatic moratorium sudah tamat. So automatic moratorium adalah daripada bulan April 2020 hingga ke bulan September 2020. So bermula Oktober 2020 tiada lagi automatic moratorium, tapi anda masih boleh apply lah jika anda terkesan dengan pandemik dan juga mempunyai masalah kewangan. So tiada automatic loan moratorium, saya akan detailkan. So yang poin ketiga adalah yang paling penting sekali, macam mana cara untuk memohon moratorium bank. Walaupun anda kerja kerajaan ataupun walaupun anda dipotong gaji apa semua, anda masih boleh cuba untuk memohon moratorium daripada pihak bank lah. At least cuba mohon dulu, dapat atau tak dapat tu kemudian. Kemudian yang keempat, kalau anda dapat moratorium, maksudnya tak perlu nak bayar pinjaman bank tu, apa yang anda boleh buat dengan duit yang bakal anda dapat tu. Okey, automatic moratorium sudah pun tamat. Macam saya cakap sebelum ni, kerajaan pernah berikan automatic moratorium daripada April 2020 hingga ke September 2020. So yang ini adalah automatic, semua terlibat, yang terkesan atau tak terkesan semua terlibat. Dan apa yang bank boleh berikan adalah anda tak perlu membayar apa-apa pinjaman, sama ada pinjaman kereta, pinjaman rumah ataupun personal loan atau apa semua. So anda tak perlu nak bayar dalam tempoh ni lah. So selepas September, iaitu mulai Oktober 2020, anda kena bayar macam biasa. Dan bagi mereka yang terkesan, anda boleh membuat permohonan bagi melanjutkan moratorium ataupun package-package lain yang bank tawarkan lah. So pada setiap tahun penghujung bulan Oktober pada hari Jumaat, kerajaan biasanya dia akan membentangkan belanjawan. Tapi pada tahun ini belanjawan tidak dibentangkan pada akhir Oktober tapi pada awal November. Itu mungkin ada sebab dia lah, nak ambil masa untuk preparation dan lain-lain lah. Tapi tahun-tahun sebelum ni biasanya belanjawan adalah pada bulan Oktober, akhir bulan Oktober, iaitu pada hari Jumaat. So pada belanjawan tak ada moratorium. Yang ada hanyalah moratorium bersasar. Maksudnya bagi mereka yang mempunyai kehilangan pendapatan, cuti tanpa gaji, kehilangan pekerjaan dan lain-lain. So moratorium ni secara automatik, kalau ikutkan belanjawan tu secara automatik kepada B40, dan untuk M40 anda kena mohon moratorium ni lah. So kepada mereka yang terkesan, saya akan tunjukkan macam mana cara untuk anda membuat permohonan. So ini adalah antara topik yang dibincangkan. So okey, untuk membuat permohonan moratorium, apa yang anda perlu lakukan adalah untuk anda call bank yang mana, sebagai contoh, jika anda ada loan kereta ataupun loan rumah dengan CIMB, contoh CIMB plus customer service Google. So anda Google dan anda call customer service, sebab setiap bank ni dia ada lain-lain cara atau method, tapi yang paling penting sekali anda kena call bank untuk dapatkan bantuan ataupun apa yang mereka tawarkan lah. Macam pengalaman saya sendiri, saya membuat permohonan moratorium kepada
ada certain bank dan permohonan berjaya diluluskan dengan bukti ataupun dokumen seperti pengurangan pendapatan. Saya taklah kehilangan pekerjaan, tapi saya sendiri mengalami pengurangan dari segi pendapatan. So apa yang dia bergantung pada package bank. Ada macam yang package yang saya dapat tu, satu bank tu dia bagi memang tak perlu bayar sampai penghujung tahun, iaitu sampai bulan Disember. Dan satu bank lagi dia bagi bayar separuh je, tak perlu bayar full. So maksudnya apa yang anda perlu lakukan jika anda ada bukti anda kehilangan pendapatan, diberhentikan atau lain-lain dokumen sokongan, anda call bank. Macam saya cakap kat tadi, bank plus customer service ataupun bank plus contact us, ataupun anda boleh reach bank-bank ni dekat Twitter ataupun media sosial rasmi mereka, dan anda cakap anda nak membuat permohonan lanjutan moratorium. So jika anda mohon, permohonan tu akan dipertimbangkan, tapi yang pasti kalau anda tak membuat apa-apa permohonan, memang anda tak akan dapatlah extension moratorium ni. So yang paling penting sekali adalah untuk anda buat permohonan dulu, tengok macam mana, dan pastikan anda ada bukti-bukti lah kehilangan pendapatan, diberhentikan dan lain-lain. So apa yang kebanyakannya, kalau ada setengah bank tu dia memang baik, dia boleh bagi tak perlu bayar langsung untuk certain tempoh, ataupun kalau yang kurang baik sikit, dia cuma bagi pengurangan dari segi bayarannya, sebagai contoh 75% ataupun separuh, ataupun bayar interest saja. Yang ini akan dibincangkan ketika anda menghubungi pihak bank. So kalau anda dapat moratorium tu, apa yang anda perlu lakukan adalah untuk survival diri sendirilah. So gunakan dana lebihan tu untuk survival diri sendiri. So anda kira, macam saya selalu, saya akan kira berapa banyak saya punya expenses, tulis detail berapa banyak expenses, dan daripada expenses tu mana yang boleh cut, mana yang boleh potong. Terutama sekali kalau anda sebagai seorang perokok, saya recommend lah untuk anda buang tabiat merokok tu, kerana ianya membazir. Ni saya cakap terus terang lah, kalau anda merupakan seorang perokok, at least kalau tak boleh nak buang terus tu, sebagai contoh, kalau ketagihan anda tu satu hari satu kotak, so cuba buat satu hari satu kotak tu anda bahagikan dengan 3 hari. Maksudnya kurang sikit-sikit lah, sebab kalau merokok ni buang tabiat tu, dia memang boleh save banyak duit lah. So fikir untuk survival diri sendiri. So apa yang boleh buang tu buang, tu untuk survival diri sendiri. Dan yang kedua, mula fikir untuk tambah income. So macam mana nak tambah income tu, anda boleh tengok di video description di bawah. Saya ada sertakan beberapa idea untuk tambah income, dan juga dalam video ni anda boleh tengok beberapa idea yang bakal saya berikan lah. So ini adalah antara apa yang anda boleh buat dengan dana tu. Okay, guys, sampai sini saja video kali ini, dan saya harap anda call bank. Yang paling penting sekali, call bank kalau anda nak dapatkan moratorium tu. Call bank dan bincang dengan mereka, dan jika memang anda mempunyai bukti-bukti ataupun mempunyai masalah kewangan, anda call mereka. Dan last choice, kalau misal kata walaupun selepas anda call bank, anda tetap tidak boleh nak membayar hutang tersebut, last choice adalah AKPK. So AKPK anda boleh tengok dalam video ni. Okay, akan keluar kad berkenaan dengan AKPK, ataupun di video description di bawah saya ada ceritakan penerangan berkaitan dengan AKPK yang anda perlu tahu. Okay guys, saya harap anda share video ni kepada mereka-mereka yang terkesan dengan COVID-19, ataupun kepada sesiapa saja. Share, like, dan jangan lupa untuk klik butang subscribe dan hit bell notification tu bagi mendapatkan lebih banyak update terkini berkaitan dengan topik-topik kewangan. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.